Dalam selling, selagi seseorang ni dia tidak menunjukkan betul-betul rasa minat, kalau saya lah, saya tak akan bagi info. Kebanyakan orang, kebanyakan businessman, usahawan, dia selalu nak bagi info produk dia. Dia selalu suka cakap pasal produk dia, ciri-ciri produk dia, kelebihan produk dia. Sebenarnya customer, walaupun customer memang nak tahu, tapi kebanyakan kali bila kita yang banyak cakap tentang diri kita, tentang produk kita, sales tu akan jadi susah. Tapi bila customer tu yang banyak cakap tentang keluhan-keluhan dia, masalah-masalah dia, biasanya sales jadi lagi senang. So sebenarnya, kalau kita tengok statistik, salesman yang paling power dalam dunia ni, orang dah kaji salesman yang paling power dalam dunia ni adalah introvert, di kalangan introvert. Sebab introvert ni dia selalu mendengar perbualan, dia selalu dengar orang cakap. Kalau dalam meeting contoh, introvert ni biasa tak bercakap, dia diam je, tapi dia dengar apa orang lain duk cakap-cakap. So dia punya pandangan tu dia disimpan. So sama juga macam kes menjual, kalau kita nak jual apa-apa barang, macam contoh, saya contoh buat role play dengan prospek semalam. So semalam Suria tanya, "Cik nak buat sale ke?" Ya, saya nak buat sale. Oh, okey. Lepas tu Suria tanya, lepas tu orang tu cakap saya tak nak guna ads. Saya tak nak guna ads. Jadi Suria pun bijak. Maksudnya Suria simpulkan, oh tak nak guna ads. Jadi nak guna free cost ke? So orang tu pun reply balik, ya saya nak guna free cost. Lepas tu Suria terus anggap Smart 7 adalah untuk dia dan terus bagi info tentang Smart 7. Itu tak bagus cara tu. Sebaliknya, apa yang patut kita buat, kita kena dengar lagi, suruh dia cakap lagi. Dan kita nak tahu apa dia punya betul-betul real problem dia. Kenapa dia nak sangat panduan-panduan ni. Kita nak kenal dia lagi. Jadi kita tanya dia soalan-soalan yang lebih detail. Okay, so contoh. Oh, nak buat free course marketing. Okay. Macam mana sebelum ni pernah buat free course ke? Okay. Sekejap, sebelum saya sambung. Sorry. Sebelum saya sambung. Sale ni ada dua jenis. Sale. Sale yang pendek, sale yang panjang. Pendek ni adalah bola tu dia dah dekat dengan lubang. Okey, dia dah dekat dengan lubang. So kita perbualan antara kita dengan dia pendek. Put, terus masuk lubang. Tapi kalau sale yang jenis kedua ni yang panjang. Maksudnya bola tu jauh lagi daripada lubang. Macam agak-agak lah prospek Suria ni, bola jauh ke bola dia dekat? Sebab asal-asal dia message pasal VMI. Dan mungkin dia tak pernah dengar pasal Smart 7. Daripada gaya dia pun dia tak pernah dengar Smart 7. Jadi agak saya nak tanya feedback semua. Agak-agak bola tu kat mana? Jauh ke dekat? Jauh. Betul. Bola tu jauh. Bila bola tu jauh, untuk nak close sale, someone yang bolanya jauh, proses closing tu akan ambil masa. Kita kena banyak soal jawab dengan dia. Okay, so kalau saya dalam kes ni, saya akan tanya dia, oh nak buat free course. Jadi apa yang saya nak tahu dulu, saya nak tahu apa dah benda-benda yang dia dah buat, apa dah benda-benda yang dia dah cuba. Dan saya nak tahu apa halangan yang dia jumpa, apa yang stop dia daripada dapat result yang dia nak. Result yang dia nak adalah dia nak prospek lah kan. So, dia boleh buat free course marketing. Kenapa dia nak panduan kita? Kalau dia dah buat free course marketing, mesti ada halangan-halangan dia. Jadi halangan-halangan ni kita kena faham. Kita kena cuba memahami. So, kita akan tanya dia, nak buat free course. Okey, apa bentuk free course marketing yang you dah buat? Oh, saya dah post kat page saya. Oh, okey, dah post kat page lagi. Oh, saya dah buat group. Saya post kat group. Oh, okey. Lagi. So dia akan cerita. Then saya akan tanya dia. So apa yang menghalang you daripada dapat result?
macam mana hasil daripada free course tu, apa result you dapat daripada post dekat group. Oh, saya tak dapat result, okey lah. Saya post tak ada orang reply pun. Dah dapat dia punya pain point, dah dapat satu. Okey, dia cuba post kat group, tak ada result. So kita dah jumpa satu cara dia guna tak jalan. Alright. Lagi yang post dekat page tu macam mana? Ada result tak? Oh, kat page pun saya post langsung tak ada orang like. Dapat lagi satu. So nampak tak sekarang ni dia bertambah bermasalah. Kita dah besarkan masalah dia lagi, besarkan lagi. So sekarang ni agak-agak lah pada peringkat ni, bila dia dah mula nampak, oh besar juga masalah aku, agak-agak dia rasa dia lagi perlu tak Smart 7? Walaupun kita tak sebut pun lagi Smart 7. Macam mana? Agak-agak dia Perlu sangat. Dia perlu. So itu kita kena buat dulu. So step pertama, kita tanya apa yang dia dah try, apa halangan, apa yang stop dia daripada dapat result. So jika saya dah buat tapi tak boleh, sebab apa? Follower saya tak ramai. Follower tak ramai. Okey, faham. Jadi bila kita dah kenal pasti halangan-halangan dia dan benda-benda yang dia dah try, then baru kita suggest Smart 7, tapi kita jangan sebut produk lagi. Kita just perkenalkan apa yang baru tentang solusi kita. Kalau dengan kata lain, USP kita. Apa kelainan yang kita ada. So contoh dalam Smart 7 kita ada guna Google Maps. Okay. So saya akan tanya dia, you pernah dengar Google Maps tak? You pernah try tak marketing pakai Google Maps? Google Maps? Macam mana tu? Oh, macam ni tuan. Sebenarnya kalau tuan guna Google Maps, tuan cari Google Maps, tuan boleh cari banyak syarikat-syarikat, sekolah-sekolah, dan kontak-kontak person orang semua ada dalam Google Map tu, dekat dengan area tuan. Jadi tuan boleh guna Google Map dan kita ada cara macam mana nak approach orang-orang yang ada dalam Google Map tu. Kita ada nombor telefon dan sebagainya. Dan disebabkan orang yang bekerja dalam pejabat tu macam contoh kalau kat sekolah, guru sekolah ada ramai, 20 orang. Jadi cik tak perlu jual pada seorang, cik boleh jual pada 20 orang terus. Kalau cik approach company yang ada staff 30 orang, cik boleh jual pada 30 orang terus. Cuma ada cara dia lah. Itu kita ada cara dia, cara ni lain sikit. Lain daripada orang. Macam mana tuan kalau kita plan something untuk tuan guna Google Map supaya tuan boleh jual pada ramai orang serentak. Bagus tak plan tu? Tuan rasa okey tak plan ni? So kita tanya dia plan dulu. Jangan sebut produk lagi pun. Oh, saya rasa bagus plan ni. Tapi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Dia dah tanya soalan nak beli. Oh, macam mana nak buat? Kita dah ada dah step by step. Dalam panduan ni, nama panduan ni Smart 7. Cuma ni kalau nak main lagi agensi, kita boleh cakap lah. Smart 7 ni sekarang ni kita tak jual secara public sebenarnya, kita tutup sebab kita tengah jual produk lain. Tapi kalau satu anak, saya bolehlah berbicara dengan bos. Oh, boleh ke? Berapa harga dia? Kalau nak ikut, biasa harga 100.5. Cuma sekarang ni tak ada dalam jualan. Nanti saya tanya. So nampak kita jual mahal sikit. So lepas dia dah rasa perlu, dia dah rasa betul-betul perlu ni pula, kita pula jual mahal. Tak ada ni. Saya pun tak tahu boleh beli ke tak ni. Dia dah rasa perlu. So dia bertambahlah perlu. Oh, okey, faham. Bertambahlah dia rasa macam perlu. Okeylah saya gini, saya sebenarnya syarikat ni tengah, ini contoh je ni contoh sebab saya nak bagi all faham.
sebenarnya syarikat tengah tutup semua produk lain sebab fokus pada satu produk je. Jadi kita tak jual Smart 7 ni. Ini kebetulan sebab tuan ni ada case tadi tak berminat dengan BMI. Jadi saya sebut je pasal bila saya tanya-tanya tuan tadi tu, saya tengok tuan lebih memerlukan Smart 7 ni. Boleh tak saya tanya bos dulu? Kalau okey, nanti saya contact cik balik. Oh, okey, tolong contact saya cepat-cepat sikit. Okey, baik tuan, beres. Lepas tu, beritahulah balik. Okey tuan, berita baik saya dapat. Tuan boleh dapatkan Smart 7. Lepas tu, sempena Ramadan ni, bos kata, bagi je lah diskaun RM20. So, tuan ambil lah dengan harga RM130. Okey ke tuan? Saya rasa ni salah satu free cost. Sebab ni saya bagi currency dia. Currency dia adalah dia nak free cost. Dia tak nak buat ads kan. Saya rasa ni antara strategi free cost yang sangat-sangat lain. Sangat-sangat berbeza. Okey ke? Okey, saya nak terus baik. Okey, so tu adalah cara nak buat jualan yang panjang. Sebab bola golf ni jauh lagi daripada lubang. Okey. Sama juga saya ambil contoh Shaklee lah sebab saya tak tahu produk. Shaklee, okey, katakan orang tu apa produk ESP kan? Apa produk kurus lah senang. Apa produk kurus Shaklee? ESP lah. ESP. Okey, Yeah. so dia kata saya nak kurus. Oh, nak kurus. Okey. Apa yang cik dah buat untuk cuba kurus? Kita tanya dia apa yang dia dah try. Oh, saya dah try saya dah try diet dah. Diet? Oh, diet apa? Saya dah try macam-macam diet. Keto lah, apa paleo lah, apa IF lah. So macam mana dengan result dia? Alhamdulillah result dia, tapi saya nak result lagi power sebab saya saya mudah lapar. Macam mana kalau tak nak bagi mudah lapar? Oh, okey, faham. So halangan you adalah you cepat lapar. Lagi apa lagi yang you try? Oh, saya dah try itu. So macam mana dapat kurus tak? Tak dapat kurus sebab halangan saya gini. Oh, okey. Alright. So and then barulah kita cerita plan kita. Okey, gini. Baru kita cerita apa USP ESP. Asyik. Dia indeks glisemik rendah. So bila kita minum tu kita akan rasa kenyang dengan lebih lama lah. Selalunya makanan yang indeks glisemik tinggi ni bila kita makan kita akan kenyang tu sekejap je. Dia punya paras gula tu naik, lepas tu dia akan drop immediately. Macam tu. Okay. So kita boleh balik pada plan dia. So tadi you dah plan buat paleo. So apa you makan masa paleo diet tu? Saya makan sayur. Oh, okey, sayur. Lagi? Saya makan ayam. Oh, okey. Lagi. And then saya boleh cakap, okay, so you dah try makan ayam tapi tak jalan. You dah try makan sayur tapi tak jalan. You dah try makan ni tapi tak jalan. Okay, sekarang ni saya dah suggestion. Cuma suggestion saya ni berbeza sikit lah daripada you punya plan yang you biasa buat. Since saya tengok you punya plan ni tak menghasilkan result yang bagus. Apa kata saya suggest satu plan baru? Nak dengar tak plan baru saya? Oh, nak. Pada peringkat ni saya nama produk pun saya tak sebut lagi. So, okay, plan baru saya gini. Betul tak masa you makan ayam tadi, masa you makan sayur tadi, you cepat lapar balik. Lepas tu you makan benda lain macam biskut, kacang. Betul. Saya rasa itu sebab yang tak jadi. Jadi saya cadangkan you ambil benda yang bila you makan, perut tu rasa kenyang lama, jadi you tak makan benda lain. Macam mana dengan plan saya? Apa kata you try? You sanggup try ke tak sanggup try plan baru ni? Ataupun saya boleh elaborate lagi. Okay, ada satu makanan ni dia low glycemic index, maksudnya you akan kenyang lagi lama hingga ke 8 jam kan. So you tak akan cari makanan lain dah kan. So macam mana kalau agak-agak rasa-rasa kalau you sebelum ni asyik makan sebab
cepat lapar. Agak-agak lepas ni kalau you tak makan-makan sebab kenyang, rasa perut kenyang, you tak cari makanan, you tak cari air manis, you tak cari kek dan sebagainya, akan improve tak you punya pembakaran apa kalori? Saya rasa akan improve. Okey. Ini produk yang saya suggest. Saya sendiri guna, kawan-kawan saya ramai guna, dan mereka pun samalah macam Cik. Try macam-macam diet tapi tak guna. Sebab gini. So kalau Cik nak try plan ni, saya suggest yang ni. Macam mana? Itu cara sale, cara buat sale. So ramai orang nak buat sale terus kita pasal produk. Ya, betul. Senaraikan tu, senaraikan ni, senaraikan tu. Penuh satu WhatsApp tu letak semua kebaikan, kekurangan, lalas klik, blue tick, bye-bye. Itu bukan cara buat sale. Itu bukan cara dia. Okay. Cara dia, find out apa yang dia dah try, apa yang menghalang dia daripada dapat result yang dia nak. Okay, lepas dah faham yang tu, kita figure out apa benda baru yang kita ada, apa solusi baru yang kita ada, apa inovasi baru yang kita ada. Dan kita suggest pada dia, cadangkan pada dia, macam mana kalau you implement inovasi baru ni? Agak-agak nampak tak cahaya di hujung lorong? Cahaya di hujung terowong, nampak tak? Nampak. Try lah tuan. Apa kata you try satu? Okey, saya nak try. Close. Okay. Padunya. Saya pula rasa macam nak beli kat Tuan Faisal kalau Tuan Faisal jual. So itulah ilmu closing. So untuk menjawab soalan Suria semalam, nak bagi semua orang faham kat sini. Closing ada dua. Long, which is bola dah dekat dengan lubang. Short, bola dah dekat dengan lubang. Long, bola jauh daripada lubang. Short ni macam mana dia boleh dekat dengan lubang? Sebab marketing yang bantu. Marketing yang bawa bola tu lebih dekat pada lubang golf. Alright. Lepas tu kalau long putt, itulah kalau you all baca saya punya copywriting pagi tadi pasal mangga tu. Kan ramai orang duk petik customer yang belum masak. Sebab marketing belum jalan lagi, tak ambil masa lagi, so dia masih belum masak. Ramai orang tak boleh faham benda ni. Ramai orang nak terus petik, blue tick. Sebab apa? Tak masak lagi. Jadi bila dia dah melalui benda tu, orang tu akan masak. Satu lagi, long close ni maksudnya kita petik je dulu, lepas tu kita peram. Tapi jangan makan lagi. Macam contoh pisang warna hijau kan. Ada cara nak bagi dia masak kan. Cara kita simpan dia. Tapi still kena jaga. Still tak boleh makan terus. Still kena tunggu dulu. Itu maksudnya adalah closing tapi long close. Kita petik dulu. Kita close dulu. Buat sale dulu. Tapi jualan tu makan masa lama. So kita kena faham dia dulu. Kita kena tanya soalan. Fahamkan kenapa dia belum dapat result, apa benda yang dia dah cuba. Dia tengah cuba nak pergi ke Pulau Syurga. Okay. Hari ni saya dah cerita lah. Dia dah try berenang, tak boleh. Dia dah try naik helikopter. Dia takut naik helikopter. Dia dah beli e-book untuk blueprint cara buat rakit. Buluh tak ada dekat Pulau Neraka, tak boleh buat rakit. So, dia dah try macam-macam dan dia ada penghalang-penghalang. Faham ke? And then kita pun bagi cadangan saya. Macam mana kalau saya bawa saya punya boat. Boat saya ni dibuat pada besi. Ada meriam, ada kapal layar, ada GPS, you tak akan sesat. Itu cerita-cerita kelainan-kelainan kita. Boat kita lain daripada dia berenang, lain daripada guna helikopter, lain daripada buat rakit. Dan bila kita convince dia bahawa kita punya kelainan ni lebih superior daripada apa yang dia try sebelum-sebelum ni, takkan dia tak nak. Kan? Okay. So ni ilmu sale yang saya nak share hari ni. Ya, faham.
benda ni mahal ni. Kalau klien saya minta saya ajar ni beribu-ribu saya charge. Korang dah dapat free dah. Okay, so harap manfaatkan sebaiknya. Dan benda yang sama ni orang dah buat juta-juta dah pun, konsep yang sama ni. Ilmu ni sangat powerful kalau kita pandai guna. Okay, so kita akan buat sama. So kita akan buat morning booster. So semua pejam mata.